Individu cetus kekecohan pada hari penamaan calon esok berdepan tindakan tegas. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Izwan Samad dalam Berita Tengah Malam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah bersedia memastikan proses penamaan calon PRU 15 esok berjalan lancar. Selain 222 kerusi Parlimen, penamaan calon melibatkan 59 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Perak, 42 kerusi Dun Pahang dan 15 kerusi Dun Perlis. Turut diadakan serentak penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Bugaya, Sabah. Tempoh mengemukakan kertas penamaan calon bermula 9 pagi hingga 10 pagi di kesemua 222 pusat penamaan calon. Statistik dikeluarkan SPR menunjukkan setakat hari ini 4,326 borang pencalonan telah dijual. 3,036 adalah borang penamaan calon kerusi Parlimen, manakala 1,290 lagi bagi Dun. Di peringkat Parlimen, Sabah mencatat penjualan borang tertinggi iaitu 716, diikuti Perak 326, Selangor 266, Kelantan 262, Johor 253, Pulau Pinang 219, Kuala Lumpur Putrajaya 163, Kedah 150, Pahang 144, Terengganu 118, Sarawak 100 dan Melaka 73. Perlis yang hanya mempunyai 3 kawasan Parlimen menarik perhatian apabila mencatatkan jualan 52 borang pencalonan Parlimen, jauh lebih tinggi berbanding Negeri Sembilan yang mempunyai 8 kerusi Parlimen, namun hanya 24 borang terjual setakat ini. Selain itu, Ibu Pejabat SPR turut mencatatkan jualan borang calon Parlimen sebanyak 170. Di peringkat Dun, jualan borang terbanyak adalah di Perak iaitu 654, Pahang 422 dan Perlis 153. Manakala jualan borang calon Dun di Ibu Pejabat SPR pula adalah sebanyak 61. 31,183 anggota Polis Diraja Malaysia PDRM bakal bertugas esok bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam pada hari penamaan calon PRU 15. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Sri Hazani Ghazali berkata, ia melibatkan pemantauan oleh petugas beruniform dan tidak beruniform serta unit drone PDRM. Beliau yang juga pengarah operasi PDRM bagi PRU 15 turut menyeru semua pihak yang terlibat agar memberi kerjasama dalam mematuhi undang-undang dan mengelak daripada melakukan sebarang provokasi. Tempoh mengemukakan kertas penamaan calon bermula 9 hingga 10 pagi di 222 pusat penamaan calon. Antaranya terdiri daripada pejabat daerah, Dewan Orang Ramai dan Dewan Sekolah di seluruh negara. Sementara itu di Terengganu, Ketua Polis Datuk Rohaimi Mat Isa menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan mencetuskan kekecohan sepanjang hari penamaan calon esok. Katanya tindakan tegas akan dikenakan kepada mereka yang terlibat menimbulkan rasa tidak tenteram orang ramai. Kepada semua penyokong daripada mana-mana parti pun pada hari esok, hendaklah mengawal situasi, janganlah menimbulkan keadaan huru-hara atau sebarang provokasi yang tidak sewajarnya. Jadi biarlah ia berjalan secara lancar untuk ketenteraman masyarakat dan kebaikan masyarakat secara keseluruhannya. Beliau ditemui selepas meninjau persediaan akhir pusat penamaan calon PRU 15 di Stadium Negeri Kuala Terengganu. Lebih 1,000 pegawai serta anggota polis ditugaskan esok bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Tindakan tegas turut menanti pihak yang melakukan kesalahan pada hari penamaan calon PRU 15 di Selangor. Ketua Polis Negeri Datuk Arjunaidi Muhammad menegaskan tindakan akan diambil mengikut Akta Pilihan Raya 1958 dan Akta Perhimpunan Aman 2012.
kita buat suatu perkara, penguatkuasaan kita juga berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Kita akan gunakan sepenuhnya untuk mengelakkan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu perjalanan pilihan raya ini. Okay? So itu yang kita, sebab itu kita dah kenal pasti kawasan mana yang hot seat, juga tempat-tempat yang hotspot. Polis Selangor juga akan menutup beberapa laluan di 9 daerah melibatkan Petaling Jaya, Kelang Utara, Shah Alam, Kajang, Gombak, Hulu Selangor, Ampang Jaya, Sungai Buloh dan Sabak Bernam. Di Putrajaya, beberapa laluan menuju pusat penamaan calon PRU15 di Kompleks Kejiranan Presin 9 akan ditutup. Ketua Polis Daerah ACP A. Asmadi Abdul Aziz berkata, penutupan laluan dibuat secara berperingkat bermula 8 pagi hingga proses penamaan calon selesai. Katanya penutupan laluan membabitkan Jalan Presin 9C bermula lampu isyarat Petronas 9D sehingga lampu isyarat Jalan P9C Palang 1 Fasa 8 dan Jalan Presin P9A bermula dari Petronas P9A hingga Jalan Presin P9C. Turut ditutup Jalan Presin 9F bermula Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 9-1 atau Klinik Kesihatan P9 hingga Jalan Presin P9C. Pengguna jalan raya terutamanya penghuni fasa 10 dan fasa 11 Presin 9 diingatkan supaya menggunakan laluan alternatif ke destinasi masing-masing. Turun padang dan bantu jentera parti demi kemenangan. Itu tekad penyandang kerusi Parlimen Kota Tinggi, Datuk Halimah Muhammad Sadiq untuk terus menyokong Barisan Nasional BN meskipun tidak tersenarai sebagai calon PRU15. Katanya beliau akur dengan keputusan yang dibuat pucuk pimpinan parti berhubung senarai calon yang diumum gabungan politik berkenaan pada 1 November lalu. Saya akan turun nanti bantu kawan-kawan yang lain yang bertanding atas tiket BN. Datuk Zuraina pun akan turun. Kami akan turun untuk bantu rakan-rakan yang telah pun diberikan mandat untuk bertanding sebagai calon BN. Hati kami besar. Kami berdua wanita, hati kami besar. We have big hearts. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Galeri Unity Keluarga Malaysia di Ibu Negara. Walaupun tidak dinamakan sebagai calon mempertahankan kerusi Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Nur Omar akan terus memberi sokongan kepada calon yang dipilih parti. Pengerusi Barisan Nasional Selangor itu berkata beliau akan membantu Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Karang, Datuk Habibah Muhammad Yusof yang dinamakan calon pada pilihan raya umum kali ini. Saya parlimen. Saya beri sebab saya kekal dengan keputusan parti. Bila parti kata buat keputusan, saya akan laksana. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Jentera BN Parlimen Tanjung Karang di Padang Astaka. Tan Sri Nur berkata, beliau juga akan mengiringi calon BN itu pada penamaan calon esok sebagai tanda sokongan. Mestilah saya lah. Yang bertanding ini ialah Barisan Nasional. Saya ni wakil je kan. Yang tadi ialah lambat. Tapi datang dia tak datang. Saya masuk dewan bergabung. Bila buat pokok lagi sini. Tan Sri Nur menyandang kerusi Parlimen Tanjung Karang selama 6 penggal sejak PRU 9 pada 1995. Penyandang kerusi Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa yang tidak dicalonkan semula mengakui telah menolak tawaran beberapa parti lain termasuk Perikatan Nasional. Keputusan dibuat atas prinsip untuk kekal bersama UMNO. Sebab adalah sampai kata besok, masa ada lagi sampai besok boleh buat kejutan. Pada saya ini bukan soal kejutan-kejutan. Ini soal prinsip dan pegangan. Saya terpaksa terang. Kalau ngajak masuk parti lain, saya tak boleh. Bukan saya benci pada parti lain, tidak. Tapi, yalah, memang pegangan saya begitu. Sebagai orang lama UMNO bahagian Ketereh, Tan Sri Anwar menyatakan kesediaan membantu calon BN Parlimen Ketereh Marzuani Ardila Arifin untuk mempertahankan kerusi itu. Kalau serah pada Marzuani seorang, kesianlah dia.
Takkan saya nak biarkan dia terkapai-kapai. Pagi ni saya panggil Datuk Alwi, saya panggil Mak Zuhani, susun apa yang terbaik boleh kita buat. Sebab saya tahu sepak terjang nak menang tu tidak selapis, bukan hanya dacing maka menang. Saya faham sangat politik Kelantan ni. Ada yang atas pagar, ada yang undi peribadi, ada yang orang PAS yang boleh sokong kita. Dia berlapis-lapis. PRU 15 menyaksikan parti politik banyak mempertaruhkan muka baharu. Turut diberi peluang bertanding tokoh berpengalaman yang telah terbukti kepimpinan masing-masing. Pasukan sahih berimbang melalui wartawan Syamimi Saripan meneliti gabungan calon diumumkan setiap parti. Ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Calon muka baharu dan muda menjadi sebahagian aspirasi parti menawan hati terutama golongan belia. Pemilihan Syahril Hamdan sebagai calon Barisan Nasional BN di Alor Gajah misalnya membuktikan wujud penerus legasi kepimpinan parti. Seorang lagi pendatang baru, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, diyakini mampu memberi saingan sengit di Kuala Selangor. Turut tercalon individu berpengalaman dan berkaliber Khairi Jamaluddin yang diberi tanggungjawab di tempat baharu. Kewibawaan ketiga-tiga pemimpin itu membantu pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia menjadi kayu ukur kepada parti untuk diketengahkan dalam PRU 15. Percaturan calon membabitkan muka baharu turut dilaksana di negeri-negeri. Di Pahang, lebih 70% calon BN merupakan orang baharu. Johor BN pula mengetengahkan 60% calon baharu, sementara Perikatan Nasional PN 72%. Pertembungan antara Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Tambun antara yang bakal mencuri tumpuan dalam PRU 15. Mereka dijangka ditentang calon BN Datuk Amiruddin Mat Hanafiah dan Gerakan Tanah Air GTA Abdul Rahim Tahir. Parlimen Gombak bakal menyaksikan pertembungan hangat antara calon PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan anak muridnya Datuk Seri Amiruddin Syari daripada PH dan Datuk Megat Zulkarnain Omardin BN. Kerusi Simpang Renggam juga panas apabila bekas Menteri Besar Johor mewakili BN Datuk Seri Hasni Muhammad akan bertembung dengan calon PH Mazli Malik, Muhammad Fazrul Khamad PN dan Kamal Kuskin GTA. Manakala di Bentong, perebutan kerusi antara calon BN Tan Sri Liao Tiong Lai dengan calon PH Yang Syafura Othman dan calon PN Datuk Roslan Hassan. Perletakan bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai calon PAS di Machang turut mencuri tumpuan. 3 selebriti diketengahkan GTA dalam PRU 15 iaitu Datuk Seri Idris Mat Yusof, Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Azlan Sani Zawawi. Orang lama turut diberi peluang oleh BN. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Masyitah Ibrahim bakal membuat kemunculan semula. Selain aspek calon, buat julung kalinya PRU 15 turut menampilkan beberapa parti baharu diberi kepercayaan gabungan masing-masing untuk bertanding. Meskipun borang penamaan calon belum disurahkan secara rasmi, namun keberanian dan iltizam semua parti jelas memperlihat kesungguhan mereka menampilkan calon-calon terbaik demi menjamin kewibawaan kerajaan yang bakal dibentuk nanti. Calon kaliber, calon muda atau calon popular? Siapakah pilihan anda? Syamimi Saripan, RTM. Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
Bertemu kembali. Hujan lebat selama beberapa jam menyebabkan beberapa kawasan di sekitar Baling, Yan dan Pendang, Kedah dilanda banjir kilat. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah terpaksa dipindahkan ke lokasi lebih selamat. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zin berkata, sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat ini iaitu di Surau Ittifaqiyah, Kampung Iboi, Kupang, Baling. Setakat pukul 10 malam tadi, 15 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Bagaimanapun jumlah tersebut dijangka meningkat dan berikutan proses pendaftaran penduduk terjejas masih berjalan. Manakala di Yan dan Pendang, tiada penduduk dipindahkan selepas banjir mulai pulih. Dalam pada itu, 9 pelajar UiTM Dungun berdepan detik cemas selepas terperangkap dalam kejadian kepala air petang tadi. Kesemua mereka bagaimanapun berjaya diselamatkan menggunakan jaket keselamatan dan tali. Komando Operasi Penolong Penguasa Bomba Muhammad Razali Rapai dalam satu kenyataan berkata, kejadian berlaku di kawasan seberang Sungai Lata Hulu Kerbau, Setiu yang menjadi lokasi perkelahan orang ramai. Kesemua mangsa berusia 22 dan 23 tahun diselamatkan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Setiu dan Kuala Nerus digerakkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan pukul 5 petang. Operasi menyelamat selesai pukul 7 petang. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun ditemukan lemas di Pantai Puteri Tanjung Keling, Melaka petang tadi. Mangsa Muhammad Ashraf Fakrul dilaporkan hilang ketika mandi di pantai tersebut bersama 3 rakannya. Menurut penolong pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Melaka, Muhammad Izwan Arif Mat Nor, mayat mangsa ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Melaka untuk dibedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat selama 3 jam itu disertai Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka bersama Jabatan Laut serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia selain nelayan tempatan. Polis Johor menahan 22 individu termasuk 2 wanita warga asing dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai 1.68 juta ringgit menerusi 17 serbuan operasi khas di 4 daerah. Operasi bermula 28 Oktober sehingga semalam itu melibatkan Johor Bahru, Iskandar Puteri, Seri Alam dan Kota Tinggi. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruz Zaman Mahmat berkata modus operandi sindiket adalah menjadikan rumah berpagar dan berpengawal sebagai tempat penyimpanan serta pembungkusan semula dadah sebelum diedar ke kawasan terlibat. Rampasan melibatkan 7.02 kg syabu, 5.8 kg heroin, 490 gram ketamin, 306 gram serbuk ekstasi, 340 biji pil eramin, 32 biji pil ekstasi dan 65 gram ganja yang bernilai 1.68 juta ringgit. Turut dirampas wang tunai RM145,458, mata wang Singapura $4,684 Singapura dan $30 Amerika selain 8 kenderaan pelbagai jenis disita. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan RM2.75 juta dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang pegawai polis berpangkat Inspektor Diriaman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 5 hari bermula hari ini selepas disyaki menerima dan meminta rasuah sebanyak RM10,000. Perintah tahanan reman tersebut dikeluarkan Magistrate Muhammad Azlan Basri di Mahkamah Magistrate Georgetown. Suspek ditahan kira-kira pukul 12.05 tengah malam semalam oleh SPRM di Jalan Sungai Tiram, Bayan Lepas. Suspek disyaki meminta wang rasuah tersebut daripada individu berkenaan menerusi panggilan telefon bagi melepaskan 2 orang individu pengadu yang telah ditangkap di atas kesalahan menjual air ketum. Suspek pada awalnya meminta RM20,000 daripada individu berkenaan, namun suspek hanya memperoleh RM10,000 sahaja. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009.
Dalam perkembangan lain, 26 lelaki dan 4 wanita warga Myanmar ditahan dalam operasi benteng semalam. Kesemua pendatang asing tanpa izin parti itu ditahan ketika cuba memasuki negara dari Thailand melalui laluan yang tidak sah. Markas Division Kedua Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan perondanya mengesan pergerakan sekumpulan orang awam yang mencurigakan yang bersembunyi di kawasan belukar di dalam kebun getah. Justru pasukan Quick Response Force QRF digerakkan mengesan dan menahan kesemua mereka. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua mereka berusia 15 hingga 42 tahun tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Turut dirampas 27 telefon bimbit, wang tunai mata wang Malaysia, Myanmar dan Thailand, 24 kad pengenalan Myanmar dan 1 beg pakaian dengan nilai rampasan lebih RM17,000. Kesemua parti diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam. Perkembangan sukan. Setelah kali terakhir dianjurkan pada 2019, kini Ironman Malaysia kembali ke Langkawi. Tahun 2022 akan membuka lembaran baru buat penganjurannya. Menurut pengarah Ironman Asia, CG Lim, walaupun dirancang dalam masa yang singkat, penglibatan pelbagai pihak telah merealisasikan penganjuran kali ini. The reason why we still want to do this is because there's a lot of athletes waiting for an Ironman event locally as well. And also we know that the community here requires us to come back here to jumpstart the economy. Ia bakal turut disertai Serena Yang, peserta wanita terpantas Malaysia Ironman 70.3 Desaru, atlet duathlon Ann Pau Chia Ling serta pelakon dan pengacara terkenal Alif Satar. Kali ini Alif akan bergandingan dengan 2 lagi rakannya iaitu Akmal Hafiz dan juga Edan Shah bagi kategori relay. So tahun kali ini Alif buat relay, Alif akan buat yang paling senang. Renang 1.9 km dan sahabat saya Hafiz who's a weekend cyclist akan kayuh 90 km dan also a weekend runner elite weekend runner akan run 21 km. So kita punya aim dia, of course apa-apa race pun kita nak buat yang terbaik lah. Lebih 1,400 orang menyertai Ironman Langkawi 2022 yang akan berlangsung esok dalam 2 kategori iaitu Ironman Malaysia dan juga Ironman 70.3 Langkawi. Acara Kemuncak Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2022 ABK22 bakal berlangsung pada hujung Disember ini secara maya. Ia diumumkan Malaysian Football League MFL hari ini menerusi hantaran di media sosialnya. Acara tahunan berprestij bola sepak tempatan itu diadakan bagi memberi pengiktirafan pencapaian yang diraih pelbagai pihak dalam arena bola sepak tanah air, terutamanya pemain dan jurulatih. Berbanding musim 2021 yang menyaksikan pertandingan Piala FA tidak berlangsung susulan impak pandemik COVID-19, musim 2022 pastinya menjanjikan persaingan yang lebih menarik apabila semua pertandingan iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah, Liga Super, Liga Premier dan Piala FA berjalan dengan jayanya, manakala saingan Piala Malaysia kini sedang rancak berlangsung. Bagi tahun ini, 16 kategori anugerah dipertandingkan termasuk penjaring terbanyak, penjaga gol terbaik, penyerang terbaik, jurulatih terbaik dan pemain paling bernilai MVP. Menariknya tahun ini, anugerah kasut emas akan diberikan kepada penjaring terbanyak mengikut kategori masing-masing. Terdapat juga kategori baru iaitu kategori gol terbaik Liga Malaysia 2022 yang akan ditentukan berdasarkan undian daripada para penyokong. Tarikh sebenar siaran langsung Majlis ABK22 akan diumumkan kemudian. Perkembangan sukan para sukma MSN 2022. 4 rekod kebangsaan dan 2 rekod kejohanan berjaya diperbaharui dalam acara renang di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil hari ini.
Dua atlet Sarawak, Rusdianto Rusmadi dan Galang Jabai berjaya merangkul pingat emas serta memperbaharui rekod kebangsaan. Rusdianto yang beraksi dalam acara 100 meter kuat lentang lelaki S7 dan S8 mencatat masa 1 minit 25.35 saat, memecahkan rekod lama iaitu 1 minit 25.91 saat yang dipegang James Wong Tian Yu. Menang ini kesetakat dari kos dengan saya punya kakak juga, family, dengan kawan-kawan, dengan yang seperti support yang dari belakang semua, dari Sarawak, semua sekali lah dengan kos. Sementara itu, renangan bertenaga atlet Selangor, Nik Muhammad Jo Ashraf Nik Rafizal menyaksikannya meraih pingat emas 200 meter lelaki gaya bebas S14 dengan catatan masa 2 minit 14.36 saat yang merupakan rekod baru kejohanan. Menurut Nik, dia amat berpuas hati apabila komitmennya yang diberikan membuahkan hasil. Kedua. Yang pertama 2018. Masa tu dia ada menang pingat. 2018 tak ada pendedahan. So ini yang kedua lah. Yang itu baru first time untuk dia masuk. So expect tak nak dapat gold medalist hari ni? Kita dapat target, tapi dia pecah rekod tu memang kita rasa happy lah. Dua lagi rekod kebangsaan dicatat perenang Sabah Abdul Halim Muhammad dalam acara 100 meter gaya bebas lelaki S8, manakala Muhammad Syarizal Abdul Aziz pula dalam acara 50 meter kuat dada lelaki SB4. Sementara itu, Alia Farisha Faizul Rizal berjaya memperbaharui rekod kejohanan dalam acara 50 meter kuat dada perempuan SB14 untuk menyumbang 2 pingat emas buat kontingen Negeri Sembilan. Sementara itu, jurulatih pasukan renang Sarawak berpuas hati dengan pencapaian atlet-atletnya sepanjang tamasya berlangsung. 12 pingat berjaya dirangkul kem renang Sarawak pada hari kedua di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Sebanyak 2 pingat emas, 5 perak dan 5 gangsa berjaya dikutip keseluruhan hari ini. Jurulatih renang Sarawak Syarbini Kedri menyasarkan lebih banyak emas dapat dimenangi negeri itu pada hari terakhir acara renang esok. Besok hari last untuk pertandingan. So kita harap besok Sarawak akan dapat banyak pingat lah, khususnya pingat emas lah. Target besok memang saya nak target 5 ataupun 6. Sekurang-kurangnya. Beliau juga menyatakan meskipun terdapat cabaran terhadap pasukan itu, namun ia tidak mematahkan semangat juang pasukan ini untuk terus mendapatkan pingat. Sarawak kini dalam misi memburu gelaran juara keseluruhan para sukma buat kali ke-14 berturut-turut. Bagi edisi terakhir di Perak 4 tahun lepas, Sarawak membawa pulang 61 emas, 62 perak dan 41 gangsa. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.